Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin mohon untuk menjawab sekali soalan ini bersama soalan dari Yang Berhormat Kota Belud pada tarikh hari ini juga kerana ia menyentuh isu yang sama. Silakan. Tuan Yang Di-Pertua, berdasarkan kelulusan Jemaah Menteri pada 27 September 2023, sebanyak 300 juta telah diluluskan secara pinjaman untuk menyelesaikan isu bekalan air di negeri Sabah. Berdasarkan keputusan ini, 4 projek baru telah dilulus di bawah rolling plan yang keempat, Rancangan Malaysia ke-12, berjumlah 200 juta bagi penyelesaian jangka pendek isu bekalan air negeri Sabah. Kemudian juga telah memohon penjelasan semula kos pada Kementerian Ekonomi bagi tambahan peruntukan sebanyak 100 juta berdasarkan kelulusan Jemaah Menteri tersebut. Sukacita saya maklumkan, kelulusan sudah pun diperolehi daripada Kementerian Ekonomi dan kementerian akan memastikan projek yang diluluskan dipantau secara berkala dengan mengadakan lawatan kerja dan mesyuarat ditapak oleh agensi yang bertanggungjawab. Selain itu, Kerajaan Negeri Sabah juga telah luluskan peruntukan sebanyak 163.55 juta di bawah rolling plan keempat bagi projek-projek sambungan. Bagi penyelesaian jangka panjang, Kerajaan Negeri Sabah sedang dipertimbangkan di bawah rolling plan akan datang berdasarkan perancangan projek dan keperluan bagi menyelesaikan isu bekalan air di negeri Sabah. Terima kasih. Kena patangan. Terima kasih, Tuan. Yang Berhormat, Timbalan Perdana Menteri juga bertanggungjawab ke atas Sabah dan Sarawak. Saya memang maklum dan faham bahawa isu air di Sabah ini bukanlah tanggungjawab sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, saya melihat bahawa soalan saya nampak Kerajaan Negeri Sabah hampir-hampir tidak ada jalan keluar untuk mengatasi masalah bekalan air bersih di Sabah. Sebab hari ini pun, sehingga hari ini, daripada sebelum merdeka sampai hari ini, air di Sabah memang dalam krisis yang besar. Jadi selaku wilayah Sabah yang juga menyumbang ekonomi besar kepada ekonomi negara, apakah Kerajaan Persekutuan berhasrat membantu secara serius mengatasi krisis masalah air di Sabah ini secara total? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kena Batangan. Seperti mana Yang Berhormat katakan tadi, pertama sekali bidang kuasa air ini adalah di bawah bidang kuasa negeri. Dan tanggungjawab Persekutuan ialah untuk membantu, bukan saja dalam konteks bekalan air itu sendiri, tapi juga melihat pada sumber air dan sebagainya. Dan sebabkan itulah maka segala projek berhubung kait dengan bekalan air di negeri Sabah dan negeri-negeri lain juga, apa yang disediakan ialah bentuk pinjaman. Cuma yang kita bantu sekarang ini yang secara direct ataupun secara grant ialah untuk pipe, menggantikan pipe. Sebab Sabah salah satu cabarannya ialah NRW yang agak tinggi, hampir lebih 50%. Sebab itu keutamaan kita menggantikan pipe yang mana kita akan berikan secara grant dan dilaksanakan secara bersama dengan negeri Sabah. Dan diharapkan ini akan mengurangkan berlakunya NRW. Tapi pada masa yang sama, negeri Sabah itu sendiri kena mengambil tindakan untuk mengurangkan NRW, khususnya air-air yang dicuri daripada sumber air yang daripada bekalan air Sabah itu sendiri. Itu kena tindakan tegas perlu diambil oleh pihak Kerajaan Negeri. Terima kasih. Tuan Yang Bertua, memandangkan Kota Belud tadi, Timbalan Perdana Menteri Kuban sebut Kerian dulu. Sila duduk. Kuban Kerian. Terima kasih. Sabah, soalan saya ialah Sabah ini ialah antara negeri yang tidak migrasi dengan Kerajaan Persekutuan dengan PAAP, menyebabkan semua pembiayaan air ialah dalam bentuk pinjaman. Dan kalau sekiranya Sabah melakukan migrasi, saya jangka lebih pada 80% hutang kerajaan negeri akan dihapus kira kerana penggunaan air luar bandar. Soalan saya ialah, apakah kerajaan negeri tidak berhasrat, Kerajaan Persekutuan tidak berhasrat untuk berunding dengan kerajaan negeri supaya Sabah, Sarawak juga dapat migrasi dengan Kerajaan Persekutuan supaya semua bekalan air luar bandar ialah tanggungan Kerajaan Persekutuan. Dan yang kedua ialah tentang masalah besar yang berlaku di Sabah ialah NRW seperti yang disebut 60%, lebih dari 60%. Persoalannya ialah apakah langkah jangka panjang selain pada penukaran paip. Sebagai contoh di Labuan, Apakah kerajaan tidak berhasrat untuk membina loji rawatan tu di pulau
bukan di tanah besar. Sebab bila tanah besar, bila berlaku kebocoran, kadar NW-nya sangat tinggi. Tapi kalau dibuat di pulau, bermakna kita hantar air mentah, bukan air terawat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Itu salah satu yang sedang kita bincangkan. But akhirnya keputusan terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri itu sendiri. Kalau ada pemberitaan, sudah pasti kita akan melihat pada perincian bagaimana kita dapat membantu kalau nak diserahkan sebahagian kuasa air itu kepada persekutuan, supaya persekutuan dan negeri boleh sama-sama merancang untuk jangka panjang apakah solusi keseluruhannya untuk bekalan air Sabah ini. Tapi yang lebih utama saya kira cabaran di Sabah ialah yang saya katakan tadi, di samping NRW disebabkan kebocoran paip, tapi juga banyak berlaku kecurian. Illegal extension ini yang perlu diambil tindakan. Kalau tidak, ianya akan menjejaskan segala perancangan di peringkat negeri itu sendiri. Dan di peringkat persekutuan kita memang sedia untuk membantu. Untuk Labuan walaupun mungkin terkeluar sedikit sebab Labuan sekarang ini di bawah direct di bawah persekutuan. Cuma kalau kita nak buat loji di Labuan itu sumber air tidak mencukupi. Sebab itu mereka terpaksa mengambil air daripada tanah besar di negeri Sabah itu sendiri. Terima kasih. Kota Belud. Saya tidak boleh bersuara ini di peringkat negeri kerana saya tahu tadi jawapan yang berhormat Timbalan Perdana Menteri, sebab Jabatan Air Negeri Sabah juga sebenarnya yang paling memainkan peranan dalam menguruskan isu air di Sabah ini. Dan saya sangat bersetuju dengan Kinabatangan bahawa isu air di Sabah ini bukan lagi tahap tiada air, it's krisis sudah. Krisis. Jadi saya ingin tanya Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, bagaimana Kerajaan Persekutuan ingin memastikan supaya kerajaan negeri ini bertindak pantas, supaya apa-apa sahaja projek agar dia mengikut due date yang ditetapkan. Dan hari itu saya ingat Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri ada berbagi tahu berkenaan JKR dan JNS, Jabatan Air Negeri Sabah, supaya bertindak pantas dalam masa 2 minggu untuk menyelesaikan masalah air Sabah. Saya ingin tahu apakah hasil perbincangan daripada pertemuan tersebut, dan kalaulah krisis ini sebenarnya sangat berlanjutan. Tuan Speaker, sekejap ya. Berapakah sebenarnya jumlah yang perlu untuk menyelesaikan krisis air ini di Sabah secara keseluruhannya? Terima kasih. Dari segi perancangan, kita bergantung dengan keutamaan ditentukan oleh pihak negeri. Maknanya jumlah-jumlah projek. Untuk rancangan Malaysia yang ke-12, keseluruhan sebenarnya yang telah diperuntukkan pada Sabah, sama ada secara langsung maupun secara pinjaman, ialah 2.6 bilion. Yang mana 4 projek baru di bawah 300 juta yang baru diumumkan, yang ada 11 projek sedang dalam pelaksanaan. Maklumat detail nanti saya boleh kongsikan untuk Yang Berhormat daripada negeri Sabah. Dan khusus isu utama ialah di penambahan kapasiti loji rawatan air Telibung yang saya lawat itu hari. Ini kalau dapat diselesaikan akan menyelesaikan 80% masalah bekalan di kawasan Kota Kinabalu itu sendiri, daripada Tuaran sehingga Kota Kinabalu, termasuklah UMS yang menghadapi masalah tersebut. Alhamdulillah, setelah kita bentukkan task force di antara Kementerian Kerja Raya, khususnya JKR Sabah, dan juga bekalan air di Sabah dan jabatan kita, kita sudah pun kemukakan NOC, Notice of Change, kepada EPU. Dan insyaAllah bila Notice of Change ini dapat diluluskan, maka projek ini akan dapat diteruskan secepat mungkin. Dan target kita by end of March ini, kalau dapat peruntukan tambahan itu, maka bulan 4 ianya boleh disambung semula untuk menyelesaikan masalah, khususnya yang melibatkan jajaran Pen Borneo, di mana kita terpaksa menggunakan laluan tersebut untuk pemasangan paip. Kalau tidak, ianya terpaksa dialih jauh dengan tambahan kos banyak 200 lebih juta. Tapi Alhamdulillah isu itu dah dapat diselesaikan, cuma menunggu kelulusan daripada Kementerian Ekonomi. Terima kasih. Saya jemput Tuan Nurul Amin bin Hamid Padang Terap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, soalan saya nombor 2. Terima kasih. Terima kasih Puan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat dari Padang Terap.
Puan Yang Di-Pertua, saya ingin memohon izin untuk menjawab pertanyaan ini bersekali dengan 7 pertanyaan yang lain oleh Yang Berhormat Indra Mahkota 6 hari bulan Mac, Yang Berhormat Setiuk Air Hitam 12 Mac, Sembrong Padang Sadong 18 Mac, Bagan Sempurna 27 Mac pada aturan urusan mesyuarat pertama kali ini. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa komited dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pelbagai program dan inisiatif sebagai usaha bagi memperbaiki kualiti pencapaian murid dalam pentaksiran pada peringkat antarabangsa. Dalam pusingan PISA 2022, Organisation for Economic Cooperation and Development OECD selaku penganjur kajian melaporkan bahawa dalam literasi matematik sebanyak 58 negara mencatatkan prestasi penurunan dalam mata skor berbanding dengan PISA 2018. 2 buah negara kekal, 13 buah negara menunjukkan peningkatan dalam mata skor. Literasi saintifik, 36 buah negara mencatatkan penurunan dalam mata skor, 2 buah negara kekal, 34 buah negara menunjukkan peningkatan mata skor. Literasi bacaan, 55 buah negara mencatatkan penurunan dalam mata skor, 17 negara menunjukkan peningkatan dalam mata skor. Dalam konteks negara kita, Malaysia, pencapaian negara menunjukkan trend yang meningkat sejak penyertaan pada pusingan PISA tahun 2009. Walau bagaimanapun, pencapaian kita telah menurun dengan agak ketara dalam pusingan PISA 2022. Sebanyak 8 negara ASEAN telah mengambil bahagian dalam kajian PISA 2022 daripada jumlah 81 buah negara. Dan tapatan PISA 2022 menunjukkan Singapura, Vietnam, Brunei mengatasi Malaysia dalam ketiga-tiga domain literasi yang ditaksir. Manakala Malaysia mengatasi Thailand, Indonesia, Filipina, Kemboja dalam ketiga-tiga domain literasi yang ditaksir. OECD juga melaporkan bahawa sepanjang tempoh pandemik COVID-19 dari tahun 2020 sehingga 2022, terdapat banyak sistem pendidikan negara di seluruh dunia terkesan akibat daripada pematuhan arahan Perintah Kawalan Pergerakan dan tempoh penutupan sekolah yang agak lama. KPM telah mengenal pasti beberapa aspek baharu untuk ditambah baik. Nombor 1, menyemak dan menilai kandungan kurikulum kebangsaan dengan memberikan penekanan terhadap keperluan kandungan yang berfokus dan mendalam bagi pembelajaran secara aktif. Nombor 2, menggalakkan penggunaan peranti digital dalam pembelajaran. Nombor 3, meneliti semula syarat agihan bantuan yang memberi fokus kepada murid sosio-ekonomi rendah. Nombor 4, meneliti semula agihan sumber secara optimum merangkumi guru, peranti, infrastruktur, bahan sumber dan sebagainya. Nombor 5, menambah baik keyakinan murid untuk belajar secara terarah ataupun self-directed learning. Nombor 6, menyokong pembelajaran anak di rumah melalui penglibatan ibu bapa. Nombor 7, meningkatkan keupayaan guru sebagai pembimbing, pemuda cara dan pendidik yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan pembelajaran murid. Dan KPM yakin usaha perterusan ini mampu untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara dan hasilnya akan dilihat melalui pencapaian Malaysia dalam penaksiran yang akan datang. Terima kasih. Padan Terap. Betul. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya lihat dalam laporan PISA 2022 ni ada 3 domain literasi, iaitu matematik, sains dan juga bacaan. Dan kita melihat matematik dan sains mengalami penurunan kemerosotan yang agak ketara. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri berkenaan penguasaan subjek sains dan matematik di kalangan pelajar sekolah rendah berpunca daripada ketiadaan peperiksaan berpusat ataupun pentaksiran secara berpusat, iaitu UPSR, PT3 dan juga PMR. Jadi soalan saya, adakah pihak kementerian bercadang untuk mengembalikan peperiksaan berpusat PMR, UPSR dan PT3? Kalau tidak ada cadangan tersebut, apakah langkah drastik untuk memastikan penguasaan mata pelajaran matematik dan juga sains ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dari Padang Derak. Dan setakat ini Kementerian Pendidikan Malaysia masih berpandukan kepada pentaksiran dalam bilik darjah, iaitu pentaksiran oleh guru. Dan dalam perkara ini pada 2 tahun lepas kita telah mulakan dengan ujian usah yang yang telah pun diadakan kepada murid-murid kita dari darjah 4 hingga darjah 6, dan kualiti
ujian tersebut adalah dipantau oleh KPM khasnya melalui lembaga peperiksaan, dan usaha untuk meningkatkan literasi Maths dan Sains secara khasnya bagi Kementerian Pendidikan Malaysia, kami amat prihatin terhadap pembangunan mata pelajaran STEM, dan juga pada masa yang sama kita dalam usaha untuk memastikan bahawa kita dapat mencapai peratusan pengambilan subjek-subjek STEM sebanyak 60%. Pada ketika ini peratusan adalah pada 47.13% di peringkat kebangsaan, dan suatu pasukan task force khas untuk pembangunan STEM telah pun ditubuhkan oleh pihak KPM. Terima kasih. Saya jemput Puan Yang Sefura binti Oman, Bentong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Soalan saya nombor 3. Puan Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, bagi menurunkan kos pemasangan solar di negara ini, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai program pembangunan tenaga boleh baharu atau singkatannya TBB sejak tahun 2011 bagi meluaskan pemasangan sistem solar PV di kalangan pengguna, termasuk memanfaatkan ruang bumbung premis bangunan dan kediaman untuk pemasangan sistem solar PV. Antara program yang telah dilaksanakan termasuk program tarif galakan ataupun FIT, program pemitaran tenaga bersih NEM, dan program solar untuk kegunaan sendiri Selco. Perluasan pemasangan sistem solar ini telah mewujudkan economies of scale dengan izin bagi pemasangan sistem solar di negara ini, yang mana kos purata bagi pemasangan sistem solar PV telah menurun secara signifikan, iaitu kepada sekitar RM12,000 ke RM15,000 bagi sebuah rumah teres secara umumnya berbanding RM24,000 ke RM30,000 pada tahun 2011, ataupun bagi RM40,000 hingga RM50,000 bagi rumah semidi dan banglo berbanding RM80 ke RM120,000 pada tahun 2011, iaitu penurunan kos kira-kira 50%. Penurunan kos ini menjadikan pemasangan sistem solar yang sebelum ini hanya mampu dilakukan oleh golongan T20 pada awal pelaksanaan program TBB, kini juga boleh dilakukan oleh golongan M40. Kerajaan akan terus menawarkan program pemasangan sistem solar kepada pengguna untuk memperluaskan lagi penggunaannya agar kos pemasangan akan menjadi lebih mampu milik pada semua rakyat Malaysia. Sehingga kini melebihi 16,000 pengguna domestik dengan jumlah kuota 120 megawatt telah mendapat manfaat daripada program NEM ataupun NEM. Mengenai jumlah syarikat menawarkan modal langganan kos modal SIFA bagi rumah kediaman pula, sehingga Disember 2023 sebanyak 235 syarikat telah berdaftar sebagai Registered Solar PV Investor in RPVI dengan SEDA Malaysia, yang membolehkan syarikat tersebut menguruskan pemasangan serta pembiayaan sistem solar tersebut, termasuk menawarkan pilihan kaedah pembayaran secara ansuran atau langganan kos modal SIFA kepada pengguna untuk pemasangan sistem solar di rumah kediaman. Terima kasih. Bentong. Terima kasih di atas jawapan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri. Soalan saya adalah, kerajaan ada umumkan di bawah NETR, iaitu National Energy Transition Roadmap, supaya rakyat boleh pajakkan atau sewakan bumbung rumah mereka kepada syarikat tanpa perlu menanggung kos pemasangan panel solar. Jadi apakah status skim ini dan apakah yang telah yang boleh diperincikan cara permohonannya? Yang berhormat, yang saya katakan tadi, lebih kurang ada 235 syarikat yang menawarkan khidmat sedemikian. Pelbagai program ada yang telah mengambil melalui syarikat, di mana pemasangan solar itu dilakukan oleh syarikat dan mereka akan mendapat diskaun ataupun mendapat penjimatan hingga 10 ke 20% jumlah meter ataupun bil elektrik yang mereka gunakan. Mereka boleh sebenarnya rujuk kepada kementerian ataupun melalui SEDA, dan kita boleh berkemukakan semua detail yang terperinci bagaimana mereka boleh memohon. Dan program ini sebenarnya sedang rancak dilaksanakan. Sebab itu baru-baru ini kita juga telah luluskan kuota tambahan supaya lebih banyak solar-solar di rumah ini boleh dipasang untuk meringankan bebanan
khususnya dalam pengeluaran penggunaan tenaga elektrik di rumah-rumah. Okey, terima kasih. Sempurna. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Saya ingin bertanya setelah Yang Amat Berhormat menjelaskan tadi, iaitu ini merupakan satu tenaga yang boleh kita hasilkan, pemasangan solar. Cuma saya ingin bertanya kepada Yang Amat Berhormat, sama ada rancangan kerajaan yang ada, khususnya di peringkat wilayah Sabah, di mana kita merupakan wilayah yang banyak mengeluarkan selika yang boleh kita gunakan untuk bukan glass panel solar saja, downstream. Kerana kita tidak mahu supaya sebahagian besar pada hari ini selika kita ekspor ke China and they do all the solar panel there. Takkan kita tak mampu untuk going downstream supaya manufactured sendiri di negara kita dan dia boleh memberi peluang pekerjaan. Dan di samping itu agaknya saya yakin harganya akan jauh lebih murah kerana dia dikeluarkan di dalam negara kita. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Berhormat. Dari segi investment untuk menarik pelabur-pelabur datang dan membuat sama ada lokal ataupun JV dengan international untuk membuat solar panel di negeri Sabah, itu kena dirancang di peringkat negeri, dan di peringkat persekutuan kita sentiasa bersedia untuk membantu. Untuk maklumat Yang Berhormat juga, sebenarnya di Sarawak memang ada syarikat yang sedang membuat solar panel ini dan untuk ekspor market. Sebab itu disebabkan ramai yang dah membuat sebenarnya, termasuk di Semenanjung, sebab itu kos pemasangan solar ini makin menurun disebabkan the local production and so on. Dengan izin, saya mengambil maklum dan akan berbincangkan dengan pihak kajian negeri apakah perancangan, dan kita di peringkat persekutuan sedia untuk membantu perkara ini. Terima kasih. Datuk Haji Awang bin Hashim Pendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pakul Lipat, soalan saya nombor 4. Terima kasih Yang Berhormat Dipertua, sahabat saya Pendang. Kementerian Dalam Negeri amat berterima kasih atas keprihatinan Yang Berhormat Pendang yang membangkitkan isu kebajikan anggota polis. Untuk makluman, gaji pokok yang diterima oleh seorang anggota polis bukanlah satu amount yang statik, kerana KDN akan sentiasa mengkaji dan anggota akan menerima pergerakan gaji tahunan apabila genap setiap tahun perkhidmatan, takluk kepada prestasi pegawai. Emolumen yang berangkumi gaji pokok, imbuhan tetap dan lain-lain allowance yang diberi berdasarkan penugasan, kepakaran dan risiko tugas yang jumlah keseluruhan melebihi paras gaji minimum sebanyak RM1,500 yang ditetapkan oleh kerajaan. Sebagai contoh, anggota yang dilantik sebagai pegawai rendah polis berpangkat Constable Grade YA1, emolumen yang diterima adalah seperti berikut. Gaji pokok RM1,441, imbuhan tetap perumahan ITP 300, imbuhan tetap perkhidmatan awam ITKA 115, imbuhan sara hidup itu KOLA 350, bayaran insentif perkhidmatan PDRM 200, mana gaji kasar ialah RM2,400. Kenaikan gaji tahunan grade YA1 ialah RM105. Mana jumlah gaji kasar tersebut tidak termasuk allowance mengikut bidang penugasan dan penempatan anggota berkenaan. Untuk makluman Yang Berhormat, sehingga 31 Januari 2024, sebanyak 27 bayaran insentif dan allowance dinikmati oleh anggota polis mengikut bidang penugasan dan penempatan masing-masing. Perincian insentif dan allowance yang dinikmati oleh anggota polis sebanyak 27, antaranya ialah bayaran insentif teknikal antara RM100 hingga RM300, bayaran insentif penyelenggara kapal udara berlesen RM1,050, bayaran insentif juruterbang antara RM2,000 hingga RM4,000. Ada lagi allowance, contohnya bayaran insentif pasukan geraan PGA RM400, bayaran insentif pemusnah bom ada 100 dan banyak lagi bayaran-bayaran insentif pertukangan dan lain-lain.
saya boleh bagi detail kepada Yang Berhormat kerana terlalu panjang. Kementerian Siasatan Menyemak, Emalamuan serta kemudahan anggota keselamatan, mak kuasa termasuk anggota polis bagi pastikan kebajikan mereka terpelihara. Sebagai contoh, kerajaan telah mengemaskini struktur gaji dan skim perkhidmatan polis pada tahun 2016 di bawah rasionalisasi skim perkhidmatan PDRM bagi SSM. Di bawah SSM, skor gaji anggota polis tambah baik berdasarkan parity dengan skim-skim perkhidmatan uniform lain. Selaras dengan insentif pembaharuan dalam perkhidmatan awam dan seiring dengan inspirasi pembangunan kerajaan madani, kerajaan sedang menyelaras kajian sistem saraan perkhidmatan awam SPA. Kajian komprehensif ini akan melibatkan penambahbaikan struktur gaji, allowance, kemudahan bagi semua pegawai perkhidmatan awam termasuklah anggota polis dan dijangka dilaksanakan tahun 2025. Terima kasih. Pendang. Terima kasih sahabat saya, Timbalan Menteri. Saya setuju sangatlah kalau ada untuk revision untuk salary gaji-gaji starting untuk anggota-anggota lain pakat ni. Walaupun tadi saya teruja kerana dijawab satu skim khas untuk mereka yang mempunyai bentuk tugas yang sangat mencabar. Terima kasih saya ucapkan, dan boleh tak saya nak minta bertulis jawapan bertulis itu secara ni, saya nak minta satu kopi untuk saya nak simpan saya punya rekod. Untuk soalan tambahan seterusnya, saya nak menyebut berkenaan dengan kebajikan dan juga tanggungjawab sosial kita kepada anggota polis ini, termasuk di segi perumahannya. Adakah perumahan yang sedia ada mencukupi untuk menampung keperluan anggota polis, mengambil kira aspek iaitu membaik pulih penyelenggaraan kuartus polis di seluruh negara. Itu yang pertama. Yang keduanya, adakah kementerian mempunyai perancangan untuk membina lebih banyak kuartus untuk anggota polis, terutamanya dalam bandar-bandar besar, kerana kos ekonomi sekarang ini meningkat dengan gaji disebut tadi. Kalau di Putrajaya dengan gaji Ringkaskan soalan. 2,000, saya rasa teruk jugalah. Jadi terutamanya di bandar-bandar besar ni, jadi kita nak mengenal pasti adakah kementerian mengenal pasti kuartus baru bagi tujuan itu supaya mereka tidak perlu mencari rumah-rumah di bandar-bandar besar untuk mereka menginap. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Pendang. Aspek perubahan memang antara keutamaan Kementerian Negeri dan juga PDRM, dan diakui ianya belum mencukupi. Usaha yang bersungguh-sungguh sedang dilakukan oleh KDN dan juga PDRM. Untuk makluman Yang Berhormat, memang kita jika ada projek baru untuk pembinaan IPK atau IPD, aspek perubahan memang diberi keutamaan, dan memang KDN punya senarai panjang tentang keperluan aspek perumahan di semua lokasi, terutama sekali di kawasan-kawasan bandar sebagaimana yang disebutkan tadi. Keutamaan mereka memang diberi bukan hanya kepada PDRM tapi juga anggota-anggota uniform lain di bawah KDN. Dari segi aspek allowance, sebenarnya kerajaan juga sentiasa prihatin dengan soal kebajikan anggota polis ini dan lain anggota uniform di bawah Yang Berhormat, PDRM. saya ingat jangan retorik sangatlah. Ini anggota polis punya allowance terlampau rendah di Malaysia, di seluruh dunia. Malaysia paling rendah. Apa tindakan kerajaan? Saya sebut tadi, Yang Berhormat, sekejap. Boleh saya respon dulu? Sekejap lagi saya respon tu. Untuk Ringkaskan jawapan juga masa surat tamat. Masa surat tamat, ringkaskan jawapan. kajian saya sebut tadi sedang dibuat. Kajian sedang dibuat tadi sesuai dengan kajian yang dibuat oleh semua sektor perkhidmatan awam, termasuklah anggota polis. Saya dah jawab tadi, Kinabatangan agak Kinabatangan baru masuk, tak dengar dia kot. Perlu jawab Kinabatangan. Macam mana dengar? IPD saya di Kinabatangan pun sampai sekarang teruk. Kinabatangan. Anggota polis di sana sengsara kerja. Kinabatangan, sila duduk. Soal allowance. Yang IPD itu saya sebutkan tadi. Di Sabah ada beberapa IPD sedang kita buat untuk IPK. Ya Hormat. Tentang allowance petak perumahan tadi, kita memang telah memerlukan kenaikan allowance imbang tetap perumahan IPT PDRM daripada 230 kepada 300 pada 1 Januari 2023. Memang ini beri keutamaan, dan keseluruhannya kenaikan allowance ini memang dalam kajian kerajaan. Dan pelaksanaan yang saya sebutkan tadi, insya-Allah pada tahun 2025. Menjawab juga pertanyaan sahabat saya dari Kinabatangan. Tampin.
Terima kasih Timbalan Speaker. Saya difahamkan pada masa ini kadar maksimum allowance bantuan sara hidup KOLA kepada anggota PDRM ialah sebanyak RM300 sebulan. Pada pandangan saya, kadar maksimum tersebut perlu memikirkan peningkatan kos sara hidup terkini. Persoalan saya, adakah kajian telah dibuat oleh kementerian untuk menilai semula kadar allowance KOLA ini sama ada masih relevan atau sebaliknya? Dan adakah kementerian bercadang untuk memperkenalkan allowance khas baru buat anggota PDRM yang ditugas di kawasan bandar supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih bermaruah. Yang terakhir, berkenaan bayaran insentif awal RM2,000 kepada penjawat awam dan RM1,000 kepada pesara kerajaan. Mengapakah anggota PDRM yang tidak berpencen tidak diberikan bayaran tersebut sedangkan tentera tidak berpencen dapat menikmati insentif tersebut? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tampin. Kerajaan KDN sedang dalam pelaksanaan kajian sistem saraan perkhidmatan awam termasuk anggota polis tadi untuk menambah baik sistem saraan meliputi struktur gaji, allowance dan kemudahan. Kajian secara komprehensif ini merangkumi semua anggota di bawah KDN. Ia juga meliputi kajian yang berkaitan dengan KOLA, allowance sara hidup tadi yang pada masa kini diberi mengikut lokasi penempatan pegawai anggota pada kadar 200 hingga 350 sebulan. Kerajaan sedar kadar ini rendah jika dibandingkan dengan kos sara hidup yang semakin tinggi, terutama seperti di bandar-bandar besar Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Maka kementerian telah mengemukakan permohonan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam bagi menilai aspek ini, termasuklah perkara lain dibangkit oleh sahabat saya di Kinabatangan tadi. Dalam perkhidmatan PDRM, semua pegawai yang telah bersara layak untuk menerima bayaran insentif awal yang diumumkan oleh kerajaan sebanyak RM1,000 seperti mana dinikmati oleh pesara awam lain, termasuklah anggota ATM. Dan anggota PDRM yang tidak berpencen merupakan mereka yang diberhentikan atas sebab disiplin atau berhenti dan tempoh tidak melayakkan seorang dibayar pencen adalah tidak layak untuk menerima insentif awal ini. Terima kasih. Saya jemput Dr. Kelvin E. Liwen, Bandar Kuching. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Kecantikan Puteri Santubong bagai batu delima. Soalan saya nombor 5. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching. Ya Tuan Di-Pertua, terima kasih atas pantun. Yang Tuan Di-Pertua, di bawah bajet 2024, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah menerima peruntukan sejumlah RM308 juta bagi perbelanjaan emolumen kaki tangan tetapnya. Sehingga 28 Februari 2024, jumlah perjawatan tetap yang telah diisikan di JKM adalah seramai 6,517 orang. Jumlah ini merangkumi kaki tangan daripada pelbagai skim meliputi skim perkhidmatan sosial, skim perkhidmatan guna sama dan pegawai jawatan kadar. Pada masa yang sama, JKM ketika ini mempunyai seramai 592 orang kaki tangan skim sosial lantikan kontrak. Pada tahun 2024 ini juga, JKM mempunyai perancangan untuk melantik seramai 309 orang kaki tangan kontrak pelbagai skim dan grade. Pelantikan ini, Tuan Di-Pertua, adalah untuk ditempatkan di Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak ataupun JPKK yang telah pun mula beroperasi pada suku tahun ke-4 tahun lalu setelah diumumkan penubuhannya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan belanjawan 2023 pada bulan Februari 2023. Sekian, terima kasih. Bandar Kuching. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang terperinci tadi. Soalan saya mudah saja. Nombor 1, adakah kerajaan bercadang untuk membentangkan ROU Profession Kerja Sosial pada sidang Parlimen yang akan datang? Dan adakah ROU tersebut akan mengandungi peruntukan berkenaan dengan penubuhan sebuah badan kawal selia bebas dan keperluan kelayakan akademik minima untuk pendaftaran dan pensijilan pekerja-pekerja sosial? Sekian, terima kasih. Terima kasih Terima kasih Yang Berhormat kerana soalan ini memang soalan popular
Jadi Tuan Ketua, kerajaan secara prinsip telah bersetuju dengan cadangan penggubalan rang undang-undang profesyen kerja sosial pada tahun 2019. KPWKM telah mula mengemukakan draft RUU PKS ini untuk semakan peringkat Jabatan Peguam Negara pada bulan Jun 2021. Namun terdapat beberapa isu yang melibatkan perkara undang-undang dan dasar yang perlu diteliti semula untuk dimuktamadkan sebelum tindakan selanjutnya dapat diselaraskan. Sasaran awal kami adalah untuk RUU boleh dibawa ke Parlimen pada tahun ini. Ini sasaran kami. Kita berharap agar semua isu-isu yang dibangkitkan semasa penyelarasan antara agensi boleh diselesai dan dimuktamadkan mengikut perancangan kita. Merujuk kepada pertanyaan perhubung sebuah badan bebas untuk mengawal selia profesyen kerja sosial, perkara ini sememangnya telah dicadang dan dimasukkan oleh KPWKM ke dalam draft asal RUU profesyen kerja sosial tersebut. Entiti itu nanti dihasratkan sebagai sebuah badan bebas untuk mengawal selia profesyen kerja sosial, merangkumi pendaftaran dan perakuan amalan pekerja sosial berdaftar serta penetapan dan pematuhan piawaian praktis dan pendidikan kerja sosial. Sekian, terima kasih. Rantau Panjang. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan tambahan saya mengucapkan tahniah di atas pelbagai usaha yang telah dibuat oleh kementerian untuk memastikan kebajikan golongan yang memerlukan terbela. Saya ingin tahu apakah plan jangka panjang kementerian untuk memastikan terutama segi sistem sokongan kepada terutama yang berkaitan dengan JKM ini untuk ditambah baik, sebab kita memahami kekangan pegawai. Contoh, satu pegawai menjaga satu DUN untuk isu-isu kebajikan ini tidak memadai, puluhan ribu. Jadi adakah kerajaan bercadang untuk menambah bilangan pegawai-pegawai yang akan mengenal pasti isu-isu yang berkaitan dengan kebajikan ini dapat ditangani dengan sebaik mungkin? Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Rantau Panjang. Memang pun kita sudah melakukan penambahbaikan. Pertama, dari segi Jabatan Pembangunan Kanak-kanak itu sudah kita keluarkan daripada JKM, walaupun ianya akan independen katakan pada tahun 2026. Namun dari segi perjawatan telah kita dapat kelulusan dan berlaku pada masa ini sehingga tahun 2026 kerana ianya memerlukan beberapa pindaan undang-undang yang melibatkan struktur perjawatan semuanya. Dan selain daripada itu juga kita ada juga penambahbaikan, kita baru dapat untuk premis kita di Nibong Tebal sudah mendapat kelulusan perjawatan juga boleh untuk membantu menangani di Nibong Tebal pun. Ini premis baru untuk kanak-kanak dan juga orang tua, dan ini satu perubahan baru. InsyaAllah kita cuba nak, kalau boleh kita nak charge juga kalau mereka yang berkemampuan yang di bawah kita punya premis institusi kita tak charge. Tapi yang lain tu mungkin kerana premis itu baru dan kita sudah dapat perjawatan juga yang diluluskan oleh GPA. Dan seterusnya ialah penambahbaikan baru ialah dari sudut pekerja sosial inilah RUU profession sosial ini, kerja sosial ini, supaya kita dapat menambahkan lagi dari segi ratio. Ratio sekarang ini terlalu besar, maka sebab itu kita nak mengecilkan ratio supaya lebih dapat dilakukan pekerjaan itu dengan lebih efisien. Itu yang kita nak lakukan, dan banyak lagi yang kita nak lakukanlah untuk membantu terutama sekali di bawah JKM ni. Terima kasih. Saya jemput Datuk Haji Muhammad Suhaimi bin Abdullah Langkawi. Terima kasih Datuk Dipertua. Soalan saya nombor 6. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Dipertua, Indeks Perpaduan Nasional ataupun IPNAS merupakan satu-satunya indeks pengukuran tahap perpaduan yang boleh digunakan pakai oleh kerajaan Malaysia bagi melihat kedudukan semasa perpaduan dan keharmonian dalam kalangan rakyat Malaysia. Ukuran nilai indeks ini membolehkan kerajaan mengenal pasti dan merancang usaha-usaha dan program-program intervensi yang berkaitan. IPNAS 2018 jalankan di bawah Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dan Institut Kajian dan Latihan Integrasi Nasional di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, manakala IPNAS 2022 dikendalikan oleh Kementerian Perpaduan Negara dan Iklim ataupun Institut Kajian dan Latihan Integrasi. Skor Indeks Perpaduan Nasional pada tahun 2018 adalah 0.56
manakala skor indeks perpaduan nasional pada 2022 adalah 0.629. Skala ini dibagikan kepada yang tahap lemah, rendah dan sederhana. Maka skor IPNAS pada 2022 menunjukkan bahawa situasi perpaduan negara berada pada tahap sederhana dan terkawal. Kesepaduan sosial dijadikan sebagai komponen asas kepada pengukuran untuk menggambarkan tahap perpaduan dalam pembangunan indeks ini. Melalui kajian IPNAS 2022, 4 indikator mempengaruhi tahap kesepaduan sosial, iaitu tahap kenikah berkaitan dengan kekitaan, identiti dan jati diri. Kedua adalah hubungan sosial rentas etnik. Ini adalah menjurus kepada individu, kekeluargaan, komuniti. Etos ketiga adalah etos bangsa yang menjurus kepada sejarah, nilai, kekitaan. Keempat adalah tabir urus dan pembangunan. Ini berkenaan dengan ekonomi, politik, perkhidmatan awam, kemudahan awam, pengurusan masyarakat. Di antara keempat indikator yang diuji dalam mempengaruhi pencapaian tahap perpaduan ini, tabir urus dan pembangunan didapati paling penting dalam meningkatkan tahap perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, inisiatif berhubung konstruk ini harus diteruskan, ditambah baikkan mengikat pada IPNAS yang akan datang. Juga indikator hubungan sosial rentas etnik juga perlu diperhatikan oleh kerana ianya menurun. Indeks menurun daripada 2018 dibandingkan 2022. Maka Kementerian telah menyusun perancangan inisiatif yang lebih bersepadu meningkatkan indeks perpaduan melalui dasar perpaduan negara, iaitu dasar payung yang melakarkan usaha berterusan bagi mengukuh dan memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat melalui konsep perpaduan dalam kepelbagaian untuk melestarikan keharmonian masyarakat berbilang bangsa negara ini. Maka dasar perpaduan negara ada 3 objektif utama, iaitu perpaduan dan integrasi, identiti nasional dan juga mengamal rakyat untuk mengamalkan perpaduan. Kementerian juga turut menghasilkan kerangka perpaduan Malaysia yang berani yang di mana kita klusterkan program kepada 3 program besar, iaitu kenegaraan, perpaduan dan komuniti rahmah. Maka itu pada tahun 2024 banyak program kita telah senaraikan untuk mengatasi masalah-masalah perpaduan negara ini. Bagi tahun 2023, 661 program telah diadakan. Bagi tahun ini kita telah merancangkan untuk menjayakan pelbagai program seperti memperkasakan rukun tetangga, meremajakan skim ronda sukarelawan, mengukuhkan Malaysia sebagai hub sukarelawan dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Langkawi. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya membaca laporan indeks perpaduan nasional ini dan saya melihat statistik yang dipakai agak bias kerana majoriti responden dalam kajian adalah wanita sebanyak 70.7% dan orang Melayu paling tinggi 70.7% juga, Cina hanya 17%, India 5.6%. Beragama Islam 74%, Buddha 14.7%, Hindu 4.9%, Kristian 4.6%. Dan sekiranya angka-angka ini diambil, statistik ini diambil, saya rasa keputusan berhubung dengan perpaduan kita ini agak bias. Dan bila saya melihat kepada rumusan, dikatakan lelaki, ketua keluarga dan golongan remaja yang berumur di antara 15 hingga 20 tahun didapati lebih tinggi tahap perpaduan. Pencapaian ini adalah disebabkan oleh pendedahan dan pergaulan yang lebih luas di luar rumah berbanding golongan lain. Soalan? Sekejap yang Ringkaskan soalan, masa surat tamat. Soalan saya, kalau statistik begini diambil untuk dibuat kajian, maka perpaduan, sebab itu kita lihat di dalam dewan ini sekalipun perpaduan tidak dapat dilihat kerana keputusan-keputusan yang dibuat di dalam dewan ini khususnya, minta maaf yang di-Pertua, adalah bias
Kita dapat melihat sendiri bagaimana isu-isu yang dibangkitkan berhubung dengan 3R di dalam Dewan ini. Tindakan tegas tidak diambil. Semalam berlaku dalam Dewan apabila beruas jelutong dan sebagainya berhubung dengan perkampungan warisan Kampung Baru Cina. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah seimbang keputusan-keputusan yang dibuat atau hukuman-hukuman yang dikenakan kepada mereka-mereka, individu, ahli politik, NGOs yang membangkitkan isu-isu berhubung dengan perpaduan yang menambah lagi. Kalau kita tengok di luar sana, perpaduan alhamdulillah, anak-anak saya tidak ada masalah dengan orang Cina, dengan orang India. Tapi di dalam Dewan ini sendiri kita melihat seolah-olah kita ada masalah. Terima kasih. Betul, ini betul. Terima kasih Yang Ketua. Menteri, kita tu dia maksudkan dia. Kita dekat sini tak ada apa-apa. Speaker bila dia lama-lama boleh pula, saya lama-lama sikit tak boleh. Terima kasih. Saya akan menjawab. Memang saya setuju dengan Perdana Menteri Retihan Yang Berhormat di mana sampling yang dibuat pada masa 2022 adalah musim COVID masa itu. Maka pada tahun ini kita akan memperluaskan lagi untuk mengambil banyak lagi sampel bagi 2025 supaya parameter indeks yang kita dapati akan boleh menjurus ke kebenaran. Tapi ingin kita memperingati satu faktor besar yang parameter yang membawa kepada skor-skor ini adalah dari segi tabir urus dan pembangunan, dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi jenayah dan sebagainya. Dan kita di Kementerian Perpaduan ini memang semua program kita menjurus kepada perpaduan, dan sebab itu program kita adalah berbentuk program di lapangan, dan kesemua yang kita adakan dari segi agama dan sebagainya, dari segi rukun tetangga dan sebagainya, kita menjuruskan kepada dasar yang kita ada, ya, objektif yang kita ada yang telah disenaraikan di bawah kementerian ini yang dipasarkan kepada perlembagaan dan rukun negara, dan gitulah parameter kegiatan kita sini. Tapi kalau Yang Berhormat mengatakan apakah tindakan yang kita dapat ambil di kementerian ini, kita di kerjaan kita mempunyai pelbagai akta asutan pun ada dan sebagainya. Tapi Kementerian Perpaduan ini kita adalah cuma secara untuk melihat dan mendedahkan. Sebab itu pada tahun yang lepas kita pun telah berhujah di Dewan ini yang saya terang-terang mengatakan bahawa perpaduan kita di sini faktor utama adalah politician. Ya, we are the politician that cause a lot of problem in this country. We have to admit that. Thank you. Ledang. Terima kasih Timbalan Ketua. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan tadi itu. Saya setuju bahawa sebenarnya kita melihat antara faktor integrasi perpaduan yang penting adalah dari segi tanggungjawab ahli-ahli parlimen, ahli berhormat. Cara kita bertoleransi, cara kita berintegrasi itu amat penting. Jadi dalam soalan tambahan saya ini, saya nak rujuk sedikit kepada peranan keseluruhan kita dalam aspek perpaduan, khususnya apabila melalui tinjauan awam yang telah dilakukan oleh sebuah persatuan, iaitu Persatuan Pendidikan Diversity, Architects of Diversity. Mereka telah melaksanakan tinjauan awam dan mendapati bahawa antara keutamaan yang telah diberikan paling tinggi ialah kepada perpaduan negara. Daripada kalangan 2,000 orang yang menjawab soalan, 58% mengatakan perpaduan negara paling tinggi. Apabila diminta letakkan keutamaan untuk program khusus, terutamanya PLKN, mereka meletakkan perpaduan negara sebagai keutamaan tinggi. Jadi saya nak tanya dengan Yang Berhormat Menteri, terutamanya dalam hubungan di antara Kementerian Perpaduan dan juga PLKN sebagai salah satu faktor untuk kita memupuk perpaduan dan juga untuk kita memastikan ada toleransi perkauman, politik, agama, budaya. Apakah sikap perpaduan untuk menggunakan, memanfaatkan PLKN sebagai salah satu daripada platform utama? Terima kasih. Terima kasih Berhormat Tuan Ketua. Kita semua sedar bahawa
PLKN 2.0 kedua akan diadakan pada tahun ini dan dia bermula daripada peringkat tingkatan 4 dan kita di Kementerian Perpaduan telah pun melibatkan diri dari segi mesyuarat-mesyuarat yang telah diadakan oleh MINDEP dan input kita kepada PLKN 2 ini adalah dari segi rukun negara, isu-isu perpaduan dari segi rukun negara dan sebagainya. Of course banyak lagi komponen-komponen PLKN ini yang melibatkan kepentingan-kepentingan lain. Tapi kita di Kementerian Perpaduan ini memang sama-sama kami kira untuk melaksanakan modul-modul PLKN kedua ini yang akan dilaksanakan tahun ini dan tahun akan datang. Terima kasih. PLKN 3.0. Saya jemput Dato' Sri Syekh Muhammad Puzi bin Syekh Ali Pekan. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Bila berbahas, jangan menuduh. Isu 3R jangan disentuh. Supaya perpaduan terus utuh, mohon bertanya soalan nombor 7. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Sebelum saya mula jawab, saya ingin minta lebih masa sikit sebab soalan ini agak menarik perhatian ramai orang. Penipuan pelaburan skim Ponzi dan atas talian adalah dipantau oleh pelbagai agensi bergantung kepada elemen kesalahan tersebut di bawah bidang kuasa masing-masing. Ini termasuk Polis Diraja Malaysia bagi kesalahan penipuan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bagi kesalahan menjalankan skim jualan langsung tanpa lesen dan mempromosikan atau menjalankan skim piramid, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM bagi kesalahan menjalankan skim kepentingan secara haram, Suruhanjaya Security Malaysia SC bagi kesalahan menjalankan pelaburan security secara haram dan Bank Negara Malaysia bagi kesalahan-kesalahan menjalankan aktiviti pengambilan deposit secara haram atau dagangan mata wang asing secara haram. Tahap keberkesanan dalam mengesan dan memperoleh semula aset atau wang hasil permedayaan boleh dinilai melalui usaha yang dilaksanakan dari segi pencegahan dan penguatkuasaan. BNM telah menetapkan keperluan untuk bank-bank memastikan kawalan dan standard keselamatan mereka sentiasa berada pada tahap tertinggi pada setiap masa, terutama bagi perkhidmatan pembangkang internet dan mudah alih selaras pengumuman BNM pada September 2022. Sehingga Jun 2023, semua bank utama telah melaksanakan 5 langkah utama yang telah diumumkan seperti berikut. Mempercepatkan peralihan kepada kaedah pengesanan yang lebih kukuh daripada penghantaran kata laluan sekali sahaja one time password OTP melalui sistem pesanan ringkas SMS, memperketat peraturan pengesanan penipuan dan sekat transaksi yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan kewangan, termasuk melaksanakan mekanisme kill switch bagi membolehkan dengan izin pengguna untuk membekukan akaun sendiri sekiranya terdapat aktiviti mencurigakan. Mengenakan tempoh bertenang cooling off period untuk pendaftaran kali pertama bagi perkhidmatan pembangkang dalam talian atau peranti selamat secure device. Menghadkan pelanggan kepada hanya satu peranti sahaja untuk pengesahan transaksi pembangkang dalam talian. Menyediakan talian hotline khusus untuk pelanggan melaporkan kes penipuan dalam talian, melibatkan akaun bank mereka dan meningkatkan tahap respon ke atas laporan yang dibuat. Selain BNM, agensi penguatkuasa seperti SC juga telah mengambil pelbagai tindakan untuk membanteras penipuan kewangan. Statistik untuk tahun 2023 adalah seperti berikut. Permulaan pelbagai tindakan dan siasatan termasuk mengambil 15 tindakan pentadbiran dengan mengenakan penalti dan melucut hadkan keuntungan. Kemasukan 315 syarikat ke dalam senarai peringatan pelabur, investor alert list dengan izin dan pengeluaran 5 notis henti operasi cease and desist. Membuat 97 laporan polis berhubung perkara-perkara di bawah bidang kuasa PDRM serta 128 rujukan kepada agensi tempatan atau pengawal selia asing dan kerjasama bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk melakukan sekatan laman sesawang bagi 146 kes serta bersama Mita Malaysia bagi sekatan Facebook dan Instagram sebanyak 95 kes. PHSC juga melakukan sekatan akaun aplikasi Telegram bagi 153 kes. Di peringkat kebangsaan, Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC
juga telah ditubuhkan sejak Oktober 2022 sebagai pusat operasi untuk menyelaras tindak balas pantas terhadap penipuan kewangan dalam talian termasuk pengesanan dana yang dicuri dan pengambilan tindakan penguatkuasaan terhadap penjenayah dengan lebih cepat, efektif dan efisien. Sejak 12 Oktober 2022 sehingga 31 Januari 2024, sebanyak 71,631 panggilan yang diterima oleh NSRC merangkumi laporan kes-kes penipuan dan khidmat nasihat kepada orang ramai. Berdasarkan kepada aduan-aduan yang diterima itu, didapati jumlah kerugian adalah sebanyak 245 juta ringgit. Sehubungan dengan jumlah aduan yang diterima oleh pihak NSRC, pihak PDRM telah membuka sebanyak 8,754 kertas siasatan bagi siasatan kesalahan penipuan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan sebanyak 64 kertas siasatan di bawah amlah dan telah membekukan sebanyak 69 juta ringgit bagi tujuan siasatan dan kesalahan pengubahan wang haram. Seperti yang saya telah tekankan tadi, penipuan pelaburan skim Ponzi dan atas talian adalah dipantau oleh pelbagai agensi bergantung kepada elemen kesalahan tersebut di bawah bidang kuasa masing-masing. Di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan, terdapat pelbagai langkah penguatkuasa yang diambil oleh pihak BNM dan SC. Bagi BNM, SC dan agensi-agensi berkenaan, kuasa di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA digunakan bagi menyiasat dan membanteras jenayah kewangan termasuk mengesan pengaliran wang haram. Bagi mengesan mengenal pasti skim mata aliran wang haram yang melibatkan luar negara, BNM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa asing yang menjalankan analisis jejakan kewangan atau siasatan ke atas barang jenayah penipuan dan skim kewangan haram yang dilakukan dalam negara mereka. Selain itu, kerjasama strategik pelbagai pihak di antara BNM, SC, agensi penguatkuasa yang lain, institusi-institusi kewangan dan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC bagi tindakan penguatkuasaan yang lebih cekap ke atas sindiket jenayah penipuan pelaburan melalui perkongsian maklumat dan aktiviti menjejak mengesan aliran wang haram. Penjenayah pengubahan wang haram bukan sahaja boleh dikenalkan hukuman penjara, malah aset serta wang hasil yang diperolehi menerusi kegiatan haram juga boleh disita atau dilucut hadkan di bawah amlah. Contohnya, pihak SC telah mengambil tindakan yang menyita sikit lagi berjumlah 116 juta serta membuat pertuduhan di bawah Seksyen 4 AMLA sebanyak 55 pertuduhan sejak 2022. Jadi di sini akhirnya BMN juga telah mengambil pelbagai langkah terhadap syarikat-syarikat yang mendakwa memperoleh lesen dan kelulusan BMN termasuk menyenarai di dalam senarai amaran pengguna kewangan serta mengambil tindakan undang-undang di atas penyalahgunaan nama BNN. Sejak 2023, 497 entiti telah disenaraikan di bawah senarai amaran pengguna kewangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawapan tersebut. Saya ingin bertanya, apakah inisiatif dan respon kerajaan mengenai cadangan untuk mewujudkan satu pasukan petugas khas yang berfungsi memantau aduan berkaitan penipuan kewangan dalam talian agar sejajar dengan pengobalan rang undang-undang RUU baru yang sedang dirangka untuk memeteras kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Terima kasih atas cadangan yang berhormat Pekan. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, buat masa ini aduan berkaitan penipuan kewangan dipantau oleh Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC. Sejak 2022, NSRC berfungsi sebagai pusat operasi untuk menyelaraskan tindak balas pantas terhadap penipuan kewangan dalam talian termasuk pengesanan dana yang dicuri dan pengambilan tindakan penguatkuasaan terhadap penjenayah dengan lebih cepat, efisien dan efektif. Sehingga 31 Januari 2024, sebanyak 71,000, lebih daripada 71,000 panggilan yang diterima oleh NSRC. Orang ramai boleh melaporkan kes penipuan dengan menghubungi talian pantas NSRC 997 atau institusi kewangan masing-masing. Berkenaan dengan rang undang-undang baharu yang sedang dirangka, saya cadangkan agar perkara ini dirujuk kepada pihak Jabatan Perdana Menteri JPM dan National Anti-Financial Crime Centre NFCC. Dengan izin, sekian, terima kasih. Kulim Bandar Baru.
Terima kasih kepada Puan Speaker. Saya ada 3 soalan. Tetapi saya tanya 2, yang ketiga tu saya tanya juga tapi bertulislah. Ringkaskan soalan. Jawapan bertulis Okey, satu isu yang tidak berkesudahan tapi perlu dikurangkan untuk menjaga kepentingan rakyat. Soalan saya ialah apakah banyak inisiatif-inisiatif yang telah dibuat oleh Bank Negara Malaysia untuk menyekat isu-isu ini terus berkembang. Soalan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah perancangan kementerian dan BNM yang betul-betul boleh menyekat isu ini berleluasa dan meningkatkan kesedaran kepentingan awam untuk berkaitan dengan penipuan kewangan ini. Dan yang kedua ialah apakah status pindaan kanun tata cara jenayah yang disyorkan sebelum ini bagi membolehkan wang yang dirampas daripada jenayah penipuan dalam talian ataupun skam dipulangkan lebih awal kepada mangsa, dan bagaimanakah dengan remedi interim supaya proses pemulangan dana kepada mangsa dapat dipendekkan. Dan yang kedua tadi jawapan bertulis, dan yang ketiga ni sebab pendek, apakah kemungkinan syarikat yang disenarai hitamkan beroperasi semula menggunakan nama lain dan menjalankan aktiviti yang sama? Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Tentang usaha dengan inisiatif dalam usaha membanteras jenayah penipuan kewangan dengan lebih berkesan, BNM bersama dengan institusi pembangkang telah terus melaksanakan kempen kesedaran bagi meningkatkan kesedaran orang awam tentang bahayanya jenayah ini. Terbaru ini, kolaborasi ini telah melancarkan kempen Jangan Kena Scam pada 3 Oktober 2023 yang merupakan kesinambungan usaha industri perbankan untuk memerangi penipuan serta mendidik pengguna mengenai penipuan sambil berkongsi petua-petua mudah untuk kekal selamat dalam talian. Juga usaha sebegini bertujuan untuk mencapai objektif di mana kesedaran awam adalah kunci untuk mencegah penipuan kewangan. Selain bagi memastikan masyarakat di bandar dan luar bandar tidak ketinggalan dalam bersama memerangi penipuan skamer serta mendidik pengguna mengenai penipuan dalam talian, BNM juga menghasilkan beberapa kempen video kesedaran penipuan kewangan sempena tempoh musim perayaan utama negara seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Kebangsaan dan lain-lain. Orang ramai digalakkan melayari laman Facebook Amaran Scam. Platform ini menyiarkan maklumat, amaran dan tip pencegahan terkini berkaitan scam hampir setiap hari dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran di kalangan orang ramai. Saya juga akan bekerjasama dengan pihak institusi pembangkang untuk memberi penerangan kepada ahli-ahli yang berhormat di Parlimen dengan membuka booth atau ruangan pameran mungkin semasa sesi persidangan Dewan Rakyat yang kedua yang akan datang nanti. Tentang senarai yang telah dihitamkan itu, jadi kita akan selalu mengemaskini senarai. Jadi ini kita akan memantau all the time. Kita akan memantau dan semua ini secara proaktif. Kita akan memantau dengan proaktif, bukan hanya BNN, juga SC, dan akan mengemaskini senarai peringatan pelabur SC dan senarai amaran penggunaan BNN dari masa ke semasa supaya mereka tidak berulang atau they will return with dengan syarikat, nama syarikat yang baharu. Sekian, terima kasih. Saya jemput Datuk Muslimin bin Yahya, Sungai Besar. Tuan Yang Pertua, soalan saya nombor 8. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, sejak tahun 2020 sampai tahun 2023, Tekun Nasional telah menerima 246,622 permohonan dengan nilai pembiayaan sebanyak 5.7 bilion. Daripada jumlah tersebut, Tekun Nasional telah meluluskan pembiayaan berjumlah 3.34 bilion kepada seramai 206,174 usahawan.
Syarat-syarat permohonan pinjaman tekun nasional adalah seperti berikut. Bagi Bumiputera dan warga Malaysia, bagi masyarakat India yang mengambil bumi, mereka perlulah berumur daripada 18 tahun hingga 65 tahun. Tempoh pembiayaan tamat sehingga 65 tahun serta bukan seorang yang muflis. Syarikat 100% hak milik Bumiputera dan warga Malaysia. Syarikat 100% milik masyarakat India bagi bumi. Mempunyai lesen dan permit serta daftar perniagaan SSM, sijil perakuan amalan profesional muda yang sah dan masih belum tempoh tamat. Mempunyai tempat lokasi perniagaan yang khusus, berniaga secara bergerak iaitu mobile atas talian dan terlibat secara langsung atau separuh masa di dalam perniagaan. Had modal berbayar tidak melebihi 300,000 kecuali program profesional muda dan kontrak I iaitu 500,000. Bagi pembelian kenderaan komersial jentera berat, jumlah pembiayaan adalah 10% daripada harga kenderaan komersial. Jentera berat tertakluk kepada aliran tunai dan kedudukan kewangan pemohon. Bagi pemilikan perkongsian perlu mendapat surat kebenaran rakan kongsi yang membenarkan pemohon membuat pembiayaan, dan bagi pemilik syarikat sendirian berhad wajib menyediakan resolusi syarikat mengikut format yang disediakan. Aktiviti utama perniagaan usahawan dengan izin mesti syariah compliant. Selari dengan usaha membantu usahawan mikro mendapat skim pembiayaan tekun, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui Tekun Nasional telah mengurangkan tempoh kelulusan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan serta mengeluarkan keperluan dokumentasi permohonan seperti berikut. Keperluan dokumentasi permohonan daripada 17 dokumen kepada hanya 4 dokumen sahaja, iaitu salinan kad pengenalan permohonan, salinan daftar syarikat ataupun permit daripada SSM, gambar premis perniagaan dan salinan penyata kewangan. Tempoh kelulusan pembiayaan dikurangkan daripada 7 hari berbanding dengan 21 hari bekerja yang sebelum ni. Urusan penyaluran peruntukan dilaksanakan dalam tempoh 3 hari bekerja. Terima kasih. Sungai Besar. Betul, terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri, kita tahu memang Tekun ini satu-satunya institusi pembiayaan yang sangat hampir dengan usahawan-usahawan informal dan mikro. Dan kita tahu sepanjang tempoh 2020 dan 2023 adalah waktu yang paling kritikal bagi para usahawan. Tahun 2020 hingga 2022 kita anggap sebagai tahun suram kerana pada waktu itu usahawan dilanda dengan COVID-19, dan kita mengharapkan tahun 2023 adalah tahun pemulihan para usahawan. Tetapi terpaksa berdepan dengan kepelbagaian harga barang yang tidak terkawal dan sangat mahal. Jadi saya mohonkan jawapan, benarkah 176,426 usahawan gulung tikar, adakah Tekun berhasrat menambah lagi peruntukan, meluaskan lagi pinjaman, memudahkan lagi syarat, dan adakah perancangan moratorium khas untuk peminjam-peminjam Tekun, dan adakah skim perniagaan informal mikro SPIN di bawah Tekun itu masih wujud sekarang ini? Terima kasih, Tuan Ibu. Menjawab soalan yang berikut. Pada masa 2022, skim pembiayaan informal dan mikro telah diberikan 0% interest. Masa tempoh pemulihan dengan moratorium setahun telah juga diberikan. SPIN sudah tidak diteruskan untuk makluman Yang Berhormat. Pada kadar interest yang telah diberikan, interest adalah 4%, yang lebih rendah daripada mana-mana bank yang lain. Dan juga ini tertakluk kepada ketetapan Kementerian Kewangan kerana dana ini adalah daripada kerajaan. Terima kasih. Sri Gading. Terima kasih, Puan Speaker. Soalan tambahan saya, kita sedia maklum bahawa skim Tekun ini terbagi pada dua. Satu sederhana, satu lagi kecil. Jumlahnya pun 10,000 hingga 50,000 yang kecil, manakala yang sederhana antara 50,000 hingga
100,000. Tempoh bayaran pun cuma 5 tahun, maknanya 5 tahun untuk 50,000 dan untuk 100 ringgit ni, 100,000 ni 10 tahun. Cuma masalahnya apa yang kita dapat lihat, untuk dimaklumkan bahawa usaha kementerian untuk mengambil tindakan mengutip hutang, pinjaman yang tidak menjelaskan bayaran, yang lebih ataupun hampir katanya 400 juta. Apakah usahanya yang telah dilaksanakan? Yang kedua, apakah masalah yang dikenal pasti bahawa peminjam-peminjam ini tak bayar? Yang ketiga, boleh tak senarai dapatkan peratus dalam tempoh yang tersebut, peratus pinjaman daripada syarikat Bumiputera dan syarikat India ini? Terima kasih. Terima kasih sahabat saya daripada Sri Gading. Untuk tahun 2024, Tekun Nasional telah peruntukkan RM330 juta daripada peruntukan pembangunan. Walau bagaimanapun, Tekun Nasional telah mensasarkan untuk membiayai seramai 33,300 usahawan dengan peruntukan berjumlah 600 juta yang ditampung menggunakan dana dalaman. Untuk langkah mengutip balik kutipan daripada peminjam-peminjam, penjadualan semula akaun bertunggakan dan NPF, mempergiatkan tindakan undang-undang, diskaun untuk pembayaran secara lamsam, kolaborasi dengan AKPK, bayaran melalui AKPK juga sedang dijadualkan. Akaun NFP dimasukkan dalam sitos. Dan untuk mempergiatkan kutipan daripada Ibu Pejabat dan juga cawangan. Terima kasih. Saya jemput Tuan Haji On bin Abu Bakar, Batu Pahat. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Batu Pahat, soalan nombor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Puan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Batu Pahat atas keprihatinan tentang isu universiti swasta ini. Antara langkah utama memastikan universiti swasta dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara melalui inovasi dan penyelidikan adalah melalui program jaringan awam swasta atau dengan izin Public Private Research Network PPRN. PPRN adalah inisiatif KPT melalui model kerjasama strategik antara industri dan akademia dengan memberi bantuan melalui geran padanan bagi meningkatkan produktiviti dan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Usaha sama ini terbuka kepada penyelidik dari institusi pendidikan tinggi awam dan juga swasta serta pusat-pusat penyelidikan di seluruh negara. Sehingga 31 Disember 2023, sebanyak 680 projek PPRN yang melibatkan 634 syarikat telah diluluskan dengan jumlah peruntukan kumulatif sebanyak 27.7 juta. Inisiatif PPRN 2.0 melibatkan industri yang bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar yang merentasi 5 sektor ekonomi iaitu pembuatan, perkhidmatan, pertanian, pembinaan serta pelombongan dan pengkuarian. Berdasarkan rekod bagi 4 tahun lepas iaitu 2020 hingga 2023, program PPRN telah berjaya diadaptasi oleh pelbagai penerima manfaat merentasi sektor iaitu penyelidik dan syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang bukan sahaja terdiri daripada sektor awam dan juga swasta dengan jumlah peruntukan sebanyak 3.1 juta dan daripada jumlah tersebut 735,000 telah disalurkan kepada IPTS. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, peruntukan pada tahun 2024 telah ditingkatkan kepada 4 juta di bawah inisiatif Kerajaan Madani. Selain PPRN, untuk menggalakkan universiti swasta menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara melalui inovasi dan penyelidikan, KPT juga ada menyediakan dana penyelidikan fundamental atau di DPF. KPT sebanyak 160 juta pada tahun 2023 dan bajet tahun ini 200 juta. Di bawah dana penyelidikan fundamental KPT ini, bilangan projek dan peruntukan geran kepada IPTS pada tahun
2023 sebanyak 196 projek yang melibatkan peruntukan geran yang diluruskan sebanyak 23 juta. Selain itu juga pada tahun 2024 dan sebelum ini KPT turut menyediakan 26 juta dana suntikan pemerkasaan bidang fokus atau dengan izin niche area Pusat Kecemerlangan Pendidikan Tinggi Malaysia HICO kepada IPTA dan IPTS. Sekian, terima kasih. Dato' Pahat. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan soalan saya nombor 9 tadi. Soalan tambahan bagi tahun 2024, apakah strategi PPRN untuk menyebarluaskan pelaksanaan grant atau dana ini untuk penglibatan lebih banyak lagi IPTS? Terima kasih Yang Berhormat Dato' Pahat atas soalan tambahan yang telah dikemukakan. Untuk tahun ini kita akan buka PPRN 2.0 ini secara berfasa dan kita telah membuat promosi di media sosial dan juga kita buat hebahan di portal PPRN sendiri dan juga laman sesawang KPT. Dan juga kita telah menghantar email kepada semua IPTA dan IPTS untuk mereka memberi pendadahan awal kepada IPTA dan juga IPTS supaya dapat terlibat untuk memohon PPRN ini. Dan kita juga sudah sedang buat sesi libat urus dengan Universiti Awam dan juga swasta. Dan setakat ini kita ada 6 sesi libat urus dan melibatkan 500 orang penyelidik daripada IPTA awam dan juga swasta. Dan cuma kita respon daripada IPTS ini agak kurang sekarang ini, jadi saya ingin menyerulah kepada IPTS supaya dapat memohon dengan lebih banyak dan akan membantu negara penyelidik-penyelidik kita untuk menyokong dasar perindustrian negara, dasar peralihan tenaga negara dan juga kerangka ekonomi madani. Jadi saya harap dengan penglibatan daripada penyelidik, daripada awam dan juga swasta ini, kita akan dapat mengangkat negara ini dengan lebih baik dari sudut menyelesaikan isu-isu yang melanda masyarakat sekarang ini. Sekian, terima kasih. Kuala Kedah. Terima kasih kepada Puan Ketua. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya ialah apakah sektor yang menjadi keutamaan pihak industri swasta dalam usaha untuk meningkatkan keupayaan inovasi selain menambah kuantiti dan kualiti R&D, dan apakah bentuk insentif untuk menyokong para penyelidik tempatan dalam transisi pemindahan ilmu dari peringkat universiti ke industri. Sekian, terima kasih. Antara tumpuan kita untuk seperti juga yang saya sebut tadi, kita minta supaya universiti dan juga industri menumpukan kepada beberapa dasar yang telah diperkenalkan oleh kerajaan. Pertamanya tentang dasar perindustrian negara yang baru, dasar peralihan tenaga dan juga mengangkat kerangka ekonomi madani ini. Jadi kita akan tumpukan dana-dana penyelidikan ini untuk menyokong kerangka-kerangka dasar ini supaya kita dapat mengangkat negara ini supaya menjadi negara industri, negara maju dan juga memberi ruang peluang kepada generasi muda kita untuk mendapat ruang-ruang pekerjaan. Dan juga kita mau supaya penyelidik-penyelidik di IPTA dan IPTS ni akan lebih aktif selepas ini. Terutama IPTS, saya agak risau mengikut data yang ada ini agak kurang keterlibatan daripada IPTS ini untuk geran-geran penyelidikan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Okey, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Dato' Wira Dr. Abdul Rahman bin Kuk Ismail Kuban Pasu. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. 7, 8, 9, 10. Soalan saya nombor 10. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Nak jawab pantun pun saya tak pandai. Menjawab soalan daripada Yang Berhormat Kubang Pasu.
pertama tentang kemajuan dalam pengekstraktan dan pembangunan industri nadir bumi ataupun REE di Malaysia setakat ini, dan langkah kerajaan dalam menangani isu bahawa sumber nadir bumi ini kebanyakannya berada dalam kawasan hutan simpan kekal. Tuan Yang di-Pertua, untuk menjawab soalan pertama, menyedari bahawa sumber unsur nadir bumi bukan radioaktif NR-REE untuk dibangunkan, kita telah bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Perak untuk membangunkan projek perintis di Mukim Kenering, Hulu Perak. Pelaksanaan projek ini telah bermula pada Oktober 2022 dan hasil pertama pengeluaran telah diperoleh pada Disember 2022. Dan untuk makluman, sehingga Januari tahun 2024 sebanyak 7,500 metrik tan nadir bumi ataupun rare earth carbonate bernilai sekitar 146 juta ringgit berdasarkan anggaran $4,100 Amerika per metrik tan telah dieksport ke negara China dan telah memberikan pulangan royalti sebanyak 25.2 juta ringgit. Projek perintis ini menggunakan kaedah pelombongan secara in situ leaching yang lebih selamat dan mesra alam bagi meminimumkan impak terhadap alam sekitar berbanding dengan kaedah pelombongan terbuka ataupun open cast mining yang lazim digunakan. Seterusnya, kita juga telah membangunkan SOP pelombongan NR-REE Malaysia berdasarkan projek perintis di Perak ini. SOP ini telah diedar ke negeri-negeri sebagai rujukan dan panduan kepada negeri-negeri untuk menjalankan pelombongan NR-REE. Namun pemakaian ini tertakluk kepada penyelarasan di peringkat pihak berkuasa negeri. Kita juga sedang melalui jawatankuasa pemandu telah memuktamadkan kajian cadangan model perniagaan ataupun business model bagi membangunkan industri NR-REE di Malaysia daripada peringkat huluan sehinggalah ke peringkat hiliran. Kementerian akan membentangkan hasil kajian ini bagi mendapatkan kelulusan di peringkat mesyuarat Jemaah Menteri, dan ia akan dilaksanakan bersama dengan kerjasama Akademi Sains Malaysia untuk memberikan kefahaman yang jelas terhadap keseluruhan ekosistem NR-REE di Malaysia dan boleh dijadikan rujukan dan panduan dalam pembangunan industri ini. Melihat kepada potensi industri ini, kita juga mengalu-alukan pelaburan dari dalam dan luar negara untuk membangunkan sumber nadir bumi melalui perkongsian strategik dalam sektor pertengahan dan hiliran, penyelidikan, pembangunan, perkomersialan dan juga inovasi. Sedikit lagi tentang bahagian kedua, dakwaan bahawa kebanyakan sumber nadir bumi berada di dalam kawasan hutan simpan kekal. Berdasarkan kajian tinjauan awal yang dibuat oleh Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia dalam rancangan Malaysia ke-11, rezerv NR-REE negara berjumlah sebanyak 16.1 juta metrik tan. Daripada kajian ini, JMG mengumpul sampel di 355 lokasi kajian di seluruh negara meliputi keluasan 12,150 km persegi. Daripada sampel-sampel yang dikumpul, 20% lokasi kajian berada di dalam hutan simpan kekal, tetapi 80% berada di luar hutan simpan kekal. Buat masa ini, kita masih lagi tidak membenarkan pelombongan dijalankan di dalam kawasan hutan simpan kekal. Dan ini selari dengan komitmen kita untuk mengekalkan 50% keluasan tanah negara sebagai hutan dan litupan pokok. Walau bagaimanapun, ekoran daripada perkara ini dibangkitkan di Majlis Mineral Negara dan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Kita termasuk Yang Berhormat Perdana Menteri telah meminta kita untuk memperhalusi kebolehkelaksanaan aktiviti pelombongan NR-REE di dalam hutan simpan kekal melalui pembangunan satu projek perintis. Pada masa yang sama, kita juga telah melantik FRIM, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia dengan kerjasama agensi teknikal seperti JMG dan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia untuk menjalankan kajian impak pelombongan NR-REE sama ada di dalam hutan simpan ataupun di luar hutan simpan. Antara kawasan yang dicadangkan adalah selain daripada Kenering, ialah salah satunya ialah tapak pelombongan haram hutan simpan Bukit Enggang di Sik Kedah untuk kita lihat kesannya, dan kedua ialah
kawasan bekas kawasan hutan simpan kekal yang telah dinyah warta sebelum ini, iaitu di Labis, Johor. Terima kasih. Kuban Pasu. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang memberikan jawapan yang cukup konkret dan menyeluruh, dan dia menjawab kepada banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkan sebelum ini, khususnya mengenai REE dalam hutan simpan kekal, dan sebenarnya terbalik. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan saya ialah berapakah jumlah anggaran simpanan nadir bumi mengikut kuantiti juta metrik tan dan anggaran nilai hasil bagi seluruh negara dan perincikan mengikut negeri-negeri yang terlibat. Keduanya REE akan berimpak besar kepada ekonomi negara dan negeri-negeri yang punya simpanan. Apakah rancangan langkah kerajaan Sultan bagi membantu disebut sedikit tadi negeri-negeri berkenaan untuk membangunkan REE masing-masing? Dan seterusnya, apakah strategi ini dijawab oleh Menteri sebelum saya tanya lah, sikit-sikit ada. Apakah strategi kerajaan bagi membangunkan industri hiliran semi-finish dan finish product dalam negara kita sendiri supaya negara dapat memaksimumkan hasil tambah nilai REE ini? Terima kasih, Puan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Dan sebagai respons, anggaran Rizab NR REE di negara adalah sebanyak 16.1 juta metrik tan. Ini berdasarkan tinjauan yang dibuat oleh JMG pada RMK ke-11. Tentang pecahan mengikut negeri, kalau tidak silap saya ada 10 negeri kesemuanya, dan saya akan sertakan jawapan secara bertulis tentang butiran yang diminta. Seterusnya tentang apakah yang cuba ataupun dapat dibuat oleh pihak kerajaan persekutuan untuk membantu kerajaan-kerajaan negeri untuk membangunkan industri nadir bumi ini secara menyeluruh. Sememangnya kita faham sebab industri nadir bumi ini adalah satu strategic critical industry dengan izin, dan atas sebab itu ia juga terlibat di dalam persaingan geopolitik dunia antara Barat dan negara China misalnya. Jadi kita sebagai sebuah negara kecil, kita ingin memanfaatkan permintaan tinggi, terutamanya ekoran peralihan tenaga dan elektrifikasi untuk bahan-bahan ini. Dan kita memang sedang membincangkan bahawa perlu ada penyelarasan di peringkat nasional. Itulah peranan Majlis Mineral Negara dan juga jawatankuasa mineral, yang mana kita mengkoordinatkan usaha ini supaya kita tidak membiarkan kerajaan negeri berdepan dengan isu ini bersendirian. Sebab kita khawatir kerana isu ini banyak isu yang sangat kritikal dan nilai dia sangat besar, tanpa penyelarasan dari segi daripada peringkat kerajaan persekutuan, daripada segi dasar, kita tidak dapat memanfaatkannya. Tambah sedikit saja lagi, Yang Berhormat Yang Dipertua, kita sebenarnya banyak potensi. Misalnya apa yang kalau di Perak misalnya kita tengok industri itu dipelopori oleh syarikat daripada negara China. Kalau kita tengok Lynas yang ada di Pahang, ia merupakan syarikat Australia yang banyak terlibat dengan antara pemproses terbesar nadir bumi di luar negara China. Buat masa ini kita memang memproses daripada Australia, tetapi mereka telah menyatakan kesanggupan untuk menyediakan processing line untuk bahan-bahan daripada Malaysia yang sedikit berbeza daripada negara Australia. Dan seterusnya, kalau kita melihat kepada buat masa ini, Lynas banyak ekspor misalnya ke negara Vietnam ataupun negara-negara lain, tetapi kita tahu bahawa kita ada industri otomotif termasuk industri EV yang sedang kiat berkembang di negara kita, dan ini mampu untuk menjadi pengguna kepada pengeluaran daripada nadir bumi di negara kita. Jadi potensi kita daripada huluan sehingga kehiliran itu adalah sangat besar bagi Malaysia. Pulai. Terima kasih kepada Timbalan Speaker. Saya nak tanya, sekarang ni kalau kita melihat kepada nadir bumi ini, ia adalah proses pelombongan dan kita akan hanya mendapat nadir bumi yang berbentuk raw. Kalau kita proses ekstrak, dia akan menjadi lebih mahal dan bernilai. Soalan saya, dari segi kepakaran tempatan ni, setakat mana kita sudah ada kepakaran tempatan untuk ekstrak perkara ini? Yang keduanya adalah
apakah rancangan kita akan menubuhkan satu GLC seperti Petronas dahulu. Bila kita jumpa petroleum tahun 70-an, kita wujudkan Petronas sebagai syarikat sarigali. Apakah kita berancang untuk wujudkan satu syarikat seperti Petronas ini untuk abstrak nadi bumi ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tentang soal kepakaran, sememangnya perkara ini adalah satu bidang yang sangat niche, yang sangat strategik dan pada masa yang sama juga sangat kritikal. Dan sememangnya industri ini sebenarnya telah lama dikuasai oleh negara China. Malah negara-negara barat pun dengan izin dia playing catch up dalam industri nadir bumi ini. Justru kalau kita lihat, sebab itu banyak pemain-pemain yang berminat untuk menceburi datangnya daripada negara China. Pada masa yang sama, kita juga tahu, sebagaimana saya sebut, kita ada Lynas yang merupakan kilang pemprosesan nadir bumi terbesar di luar negara China yang syarikat daripada Australia. Jadi sebab itu bagi kita untuk kita membangunkan secara menyeluruh, bukan hanya kita mengeksport bahan mentah sebagaimana yang dihasratkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, supaya ada sekurang-kurangnya pemprosesan berlaku di negara kita. Kita perlu melibatkan bukan sahaja pihak dalam negara tetapi juga pihak-pihak pemain dari luar negara, dan Malaysia mengamalkan dasar yang terbuka. Asalkan mereka sanggup menerima dasar-dasar kita, mereka daripada China atau daripada Barat, kita terbuka, kita tidak ada masalah. Dan kita boleh mencontohi apa yang dibuat di Indonesia, sebab Indonesia pun melarang pengeksportan bahan mentah beberapa mineral yang kritikal. Dan sebab itu bagi kita, dan akhir sekali tentang menjawab tentang keperluan untuk satu syarikat nasional seperti Petronas. Mungkin ada perbezaan sedikit situasi politik pada tahun 1970-an dengan hari ini. Itu perlu kita akui. Tetapi saya fikir menerusi platform Majlis Mineral Negara, kita akan membincangkan dalam ruang lingkup kerangka perlembagaan yang sedia ada dengan kerajaan-kerajaan negeri, bagaimana negara dapat memainkan, kita di peringkat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, kita dapat memanfaatkan kepakaran secara menyeluruh. Kerana sebagaimana saya sebut tadi, kalau kita nak mengharapkan kerajaan negeri semata-mata, malah kerajaan Malaysia sahaja pun kita tidak cukup. Kita perlu ada concerted effort, dan kita boleh, saya percaya kita boleh buat perkara ini, dan ini yang sedang kita kaji, boleh buat di peringkat kerajaan kerjasama kerajaan persekutuan dan negeri dengan kerangka perlembagaan sedia ada, dan kita akan adakan mesyuarat dalam masa yang terdekat dengan Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian MITI dan MOSTI untuk tujuan ini yang diselaraskan oleh Kementerian saya, NRES. Saya jemput Tuan Kesavan Anak Lelaki Subramaniam, Sungai Siput. Soalan saya nombor 11. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat dari Sungai Siput. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, sebanyak 8 projek HKT di bawah pakej rancangan khas 2012-2013 dengan status 1 projek siap dan 7 projek pada peringkat pembinaan. Status terkini setakat 26 hari bulan Februari 2024, 1 projek HKT iaitu HKT Ladang Sivil Selangor telah siap dan diberikan sijil siap kerja pada 23 Disember 2023. Sekolah ini dijangka akan dapat beroperasi pada sesi persekolahan 2024-2025. Sementara itu, terdapat 7 HKT lain yang berada dalam fasa terakhir pembinaan, iaitu HKT Ladang Browston, HKT Ladang Effingham, HKT Ladang Kelompang, HKT Kuala Telah, HKT Ladang Petang, HKT Ladang Sanggar dan HKT Ladang Sungai Rela. Buat masa kini, pihak kontraktor yang terlibat sedang menyiapkan projek tersebut sebelum diserahkan kepada KPM. Ketujuh-tujuh buah sekolah ini secara amnya telah siap secara fizikal, tetapi dalam proses melengkapkan keperluan pematuhan untuk mendapatkan perakuan penyiapan dan pematuhan CCC. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, projek yang disebutkan sebelum ini mengalami kelewatan disebabkan oleh antaranya nombor 1, kelewatan menyelesaikan isu pemilikan tanah oleh LPS, Lembaga Pengelola Sekolah, dan pihak kontraktor yang menyebabkan kerja-kerja pembinaan tertangguh ditapak. Nombor 2, kelewatan untuk memperolehi kelulusan kebenaran merancang KM dalam bangunan daripada pihak berkuasa tempatan. Selain itu, di bawah rancangan Malaysia ke-10-11, terdapat 1 projek lagi HKT yang juga mengalami kelewatan dalam kerja-kerja pembinaan, iaitu HKT Kuala Pilah.
yang telah diluluskan pada tahun 2015 dengan kos 7 juta. SST telah dikeluarkan kepada perunting pada 28 hari bulan 2016. Projek ini telah berada dalam peringkat terakhir fasa prabina. Pada masa kini, pihak perunting telah mengemukakan dokumen jawatan kuasa standard dan kos dan notice of change untuk pertimbangan Kementerian Ekonomi. Isu berkaitan pertukaran hak milik tapak sekolah kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PTP dan isu penetapan lokasi pembinaan juga perlu diselesaikan terlebih dahulu. Proses tender akan bermula setelah kelulusan peningkatan kos oleh Kementerian Ekonomi dan kelulusan penuh kebenaran merancang KM serta pelan bangunan oleh PPT diperolehi. Terima kasih. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Puan Yang di-Pertua, mengikut peraturan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan pada jam 1 tengah hari dan akan bersidang secara terus sehingga selesai senarai pembahas yang akan diumumkan untuk usul nombor 1 dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 7 Mac 2024. Terima kasih. Saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong. Saya bacakan senarai pembahas untuk hari ini. Sebanyak 35 ahli yang berhormat yang akan membahas. YB Lubuk Antu, YB Marang, YB Bantar Kuching, YB Bagan Serai, YB Pekang, YB Kuala Nerus, YB Sungai Siput, YB Lumut, YB Kota Melaka, YB Kuala Kedah, YB Ranau, YB Jalun, YB Kepong, YB Kuala Langat, YB Simbang Renggam, YB Mersin, YB Batu Pahat, YB Pasir Salak, YB Jempol, YB Padan Rengas, YB Miri, YB Labuan, YB Baram, YB Jerai, YB Kudat, YB Romping, YB Pentong, YB Setiu, YB Kalabakan, YB Kuala Kerau, YB Segamat, YB Pengkalan Cepa, YB Maskadin, YB Tangga Batu dan YB Wansa Maju. Yang Berhormat, saya bangun di bawah 18.1. Sependek saja. Ini telah dihantar, belum jawab. Iaitu mencadangkan supaya peruntukan ahli-ahli parlimen dijadikan akta ahli parlimen. Jadi siapa-siapa jadi pemimpin masa akan datang tak boleh ganggu gugat lagi hak ahli parlimen. Seperti yang mana yang berlaku sekarang. Yang berlaku sekarang dianggap satu kezaliman yang wajar diperbetulkan. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, Tuan Yang di-Pertua telah menerima satu usul di bawah peraturan mesyuarat 18.1 daripada Yang Berhormat Arau pada Selasa 5 Mac 2024. Usul tersebut telah diterima selepas jam 10 pagi pada hari Selasa dan tidak cukup 24 jam hari persidangan untuk diputuskan pada hari ini selaras dengan peraturan mesyuarat 18.2. Maka ia masih dalam pertimbangan dan akan diputuskan. Terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Lubuk Antu. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Saya mohon untuk turut serta dalam perbahasan ke atas usul menjunjung kasih titah diraja Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang telah berkenan mencemaduli ke istiadat pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15 minggu lalu. Sebelum meneruskan perbahasan, saya mewakili seluruh penduduk di Lubuk Antu ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan setinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang telah menaiki tata sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Sebagai seorang anak Sarawak yang pernah bersekolah dan menetap di Pontian Johor, saya turut menumpang bangga. Semoga negara Malaysia kekal aman, maju dan makmur di bawah naungan payung pemerintahan Tuanku, daulat Tuanku. Puan Yang di-Pertua,
mengamati intipati titah diraja kali ini, jelas bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda begitu menitik beratkan peranan dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh rakyat kepada ahli parlimen untuk membawa suara mereka di Dewan Rakyat. Puan Yang Dipertua, dalam bidang kehakiman, wujud sebuah konsep di mana seseorang hakim perlu berpegang kepada prinsip not only must justice be done, but it must also be seen to be done, dengan izin. Prinsip ini juga sebenarnya terpakai kepada ahli-ahli parlimen. Dalam konteks parlimen sebagai badan legislatif di bawah sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen di Malaysia, saya rasa konsep yang lebih sesuai adalah not only must the law be enforced, but it must be seen to be enforced, dengan izin. Seperti yang dinasihatkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda, Tuanku, saya bersetuju bahawa sebagai penggubal undang-undang, kita seharusnya menjadi contoh dan menghormati kesemua undang-undang dan peraturan yang ditetapkan, termasuklah peraturan mesyuarat di Dewan Rakyat. Kita yang menggubal, kita yang melulus, kita jugalah yang mematuhi kepimpinan melalui teladan. Puan Yang Dipertua, saya juga ingin menjunjung kasih di atas keprihatinan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan proses rundingan mengenai hak-hak Sabah dan Sarawak seperti yang telah dipersetujui dalam Perjanjian Malaysia 1963. Senada dengan Ahli Parlimen Seri Aman dan Puncak Borneo, saya juga menyokong cadangan supaya penerangan terperinci mengenai sejarah, kandungan serta tokoh-tokoh penting dalam Perjanjian Malaysia 1963 dimasukkan ke dalam silibus pendidikan di sekolah-sekolah. Menyentuh berkenaan sejarah negara Malaysia, saya juga bersetuju dengan cadangan oleh Yang Berhormat Puncak Borneo supaya kita perlu memperingati jasa serta pengorbanan wira-wira Iban Trackers dan Sarawak Rangers yang telah berjuang menentang komunis di Semenanjung Tanah Melayu di antara tahun 1948 hingga 1996. Ini bermakna sebelum tertubuhnya negara Malaysia pada 1963 sudah ada anak-anak Sarawak yang berjuang mempertahankan Malaya pada ketika itu. Malahan ada di antara mereka yang terkorban di mana jasad 21 orang perwira ini telah dibawa pulang ke Sarawak melalui Ops Maik Pulai pada Julai 2011 setelah bertahun-tahun bersemadi jauh di negeri orang. Maka usah diragui jasa dan kesetiaan kami anak Sarawak kepada negara Malaysia. Fakta sejarah ini harus diajar di sekolah-sekolah agar jangan ada pihak-pihak yang beranggapan bahawa Sarawak dan Sabah bukan sebahagian daripada Malaysia. Puan Yang Dipertua, saya bersetuju dengan titah Seri Paduka Baginda Tuanku bahawa perlu ada polisi serta kerangka baru untuk mengukuh perpaduan dan mengalahkan rakyat Malaysia untuk saling memahami dan menghormati budaya hidup kaum yang lain. Keunikan demografi serta kepelbagaian budaya sekitar 80 etnik dan suku kaum yang ada di Malaysia seharusnya menjadi sesuatu keistimewaan yang kita banggakan. Bukannya untuk dicemuh dan diperlekehkan seperti mana yang berlaku baru-baru ini di mana ada pihak yang tidak bertanggungjawab cuba menimbulkan polemik perkauman dengan melabelkan pakaian tradisi suku kaum Iban atau dikenali sebagai ngepan Iban sebagai pakaian orang kafe. Bagi saya, insiden yang menyinggung sensitiviti 3R iaitu Race, Religion and Royalty ini tidak seharusnya berlaku dalam negara Malaysia yang berbilang kaum. Mungkin perlu ada kerjasama yang strategik dan pendekatan out of the box antara Kementerian Perpaduan dan juga Kementerian Pendidikan untuk menyamai semangat perpaduan terutamanya dalam kalangan pelajar dan anak-anak muda. Pada masa yang sama, ibu bapa juga perlu menggalakkan mereka untuk berkawan dengan rakan-rakan yang berlain agama dan bangsa. Melentur buluh biarlah dari rebongnya. Tan Sri Speaker, menyentuh mengenai soal budaya dan bangsa, saya terpanggil untuk membangkitkan isu mengenai pendidikan bahasa Iban di sekolah rendah dan menengah Sarawak. Perkara ini juga pernah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Betong pada persidangan yang lepas. Dalam bahasa Iban terdapat sebuah peribahasa yang berbunyi dengan izin. Dikelala buah ari langgu, dikelala daun ari kayu, dikelala basa ari penyiruk, dikelala bansa ari cakok. Secara ringkasnya, ianya bermaksud dikenali hormat kerana budi pekerti seseorang dan dikenali bangsa dari bahasa atau budi bicara seseorang. Bagi saya secara pribadi, usaha untuk memperkasakan pendidikan dan penggunaan bahasa Iban, terutamanya dalam kalangan anak-anak Iban di Sarawak, amat penting kerana ianya sebahagian daripada budaya dan identiti suku kaum Iban. Saya difahamkan hampir 90,000 orang pelajar yang mengambil kelas bahasa Iban di sekolah rendah dan menengah di Sarawak. Namun demikian, jumlah keseluruhan guru yang mempunyai option atau guru yang benar-benar terlatih untuk mengajar bahasa Iban adalah kurang daripada 500 orang.
Maka jelas terdapat kekurangan guru terlatih untuk mengajar subjek bahasa Iban sehingga kan terpaksa menggunakan khidmat guru yang mengajar subjek yang lain. Pada masa yang sama, saya mendapati aduan bahawa tiada pengambilan guru dan tawaran khusus bagi tahun 2022 dan 2023 untuk program ijazah sarjana muda perguruan bahasa Iban di Institut Pengajian Guru Malaysia untuk mengajar di sekolah rendah di Sarawak. Perkara ini dapat dilihat melalui poster iklan pengambilan guru tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia ambilan tahun 2022 dan tahun 2023. Saya dapati bahawa memang tidak ada ditawaran khusus untuk pengajaran bahasa Iban di sekolah rendah. Keadaan ini amat membimbangkan kerana saya tidak mahu berlakunya situasi di mana kelas bahasa Iban lama-kelamaan akan dimansuhkan atas alasan kekurangan guru yang mengajar bahasa Iban. Bagaimana hendak memastikan bahawa subjek Iban ini kekal relevan kalau guru pun kita tidak terlatih. Oleh yang demikian, saya ingin menggesa pihak Kementerian Pendidikan untuk membuka semula pengambilan calon guru untuk mengajar bahasa Iban di sekolah rendah melalui tahun ini bagi mengatasi masalah kekurangan guru bahasa Iban terlatih. Begitu juga dengan kursus bahasa Iban di bawah Universiti Perguruan Sultan Idris. Saya berharap agar kementerian dapat mempertimbangkan cadangan daripada yang amat berhormat Timbalan Premier Negeri Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Ambas agar unit pengajian bahasa Iban di UPSI dipindahkan ke IPTA di Sarawak bagi menyelesaikan isu kekurangan pensyarah bahasa Iban di universiti tersebut sebagai langkah untuk melahirkan lebih banyak guru bahasa Iban terlatih. Semoga akan ada penyelesaian tuntas mengenai perkara ini demi memelihara penggunaan bahasa Iban sebagai salah sebuah warisan kebudayaan negeri Sarawak. Tan Sri Speaker, Sri Paduka Baginda Agung juga dalam titah baginda turut menegaskan supaya ahli parlimen mendengar denyut nadi rakyat. Maka tidak lengkap ucapan saya tanpa membawa isu-isu di Parlimen Lubuk Antu untuk perhatian dan tindakan kementerian. Antara perkara telah saya suarakan kepada pihak Kementerian Kerja Raya adalah mengenai keperluan untuk menaik taraf persimpangan masuk ke Pekan Lubuk Antu dan seterusnya membina persimpangan bertingkat bagi meningkatkan tahap keselamatan di kawasan simpang ini. Ini kerana dengan sistem P-U-turn yang sedia ada, lokasi P-U-turn tersebut bukan sahaja jauh daripada simpang ke Lubuk Antu, malah boleh membahayakan pengguna jalan raya, terutamanya apabila kenderaan trailer dan lori yang panjang terpaksa mengambil masa yang lama untuk membuat P-turn tersebut sehingga mengganggu laluan di kedua-dua lorong. Melalui jawapan kementerian pada 20 Mac 2023, saya dimaklumkan oleh kementerian bahawa tiada permohonan bagi cadangan membina flyover untuk masuk ke Pekan Lubuk Antu diterima daripada kerajaan negeri untuk RP4 RMK ke-12. Persoalannya, siapakah yang sebenarnya berkuasa untuk menentukan cadangan pembinaan flyover di simpang Lubuk Antu dan Lebuh Raya Pen Borneo ini? Adakah pihak kerajaan negeri atau kerajaan pusat? Adakah saya selaku ahli parlimen juga berhak untuk mengemukakan cadangan untuk pertimbangan kementerian? Saya cuma tidak mahu berlakunya situasi chicken and egg dengan izin dalam soalan ini kerana kita mahu melihat jauh ke hadapan. Kerana itu, Tan Sri Speaker, berikutan pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia ke Nusantara di Kalimantan Timur, Lubuk Antu akan menjadi pintu keluar masuk utama untuk barangan dan juga para pelawat dari kedua-dua negara berikutan lokasinya yang terdekat dengan Kalimantan Timur dan bandar besar lain seperti Putus Sibau. Saya yakin semasa Lebuh Raya Pen Borneo mula dilancarkan pada 30 Jun 2015, kita tidak pernah menjangka bahawa Kerajaan Republik Indonesia akan mengumumkan pemindahan ibu negara mereka dari Jakarta ke timur Kalimantan. Namun dengan terbentuknya Temu Nusantara yang akan dijangkakan dirasmikan pada Ogos tahun ini, saya menggesa supaya Malaysia juga harus merancangkan pembangunan infrastruktur terutama jalan-jalan di sekitar wilayah Sarawak dan Sabah agar kita tidak jauh ketinggalan berbanding negara jiran kita Indonesia. Tan Sri Speaker, saya juga ingin mengemukakan cadangan kepada pihak kerajaan untuk menubuhkan tabung kecemasan sama ada di bawah pihak NADMA atau Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk tujuan kecemasan bagi pembinaan segera infrastruktur penting seperti jalan, jambatan dan jeti terutamanya. Saya melihat perkara ini amat mustahak terutamanya untuk kampung-kampung dan rumah panjang yang jauh di kawasan hulu sungai yang sering ditimpa bencana banjir dan tanah runtuh. Seperti yang berlaku hujung minggu lepas di kawasan Ulu Ketibas Song di Sarawak. Setiap kali berlaku bencana, kawasan penempatan
beri pendalaman seperti ini, terputus hubungan dengan dunia luar akibat jalan dan jambatan yang runtuh. Dengan kerja pembaikan jalan dan jambatan mengenai masa yang amat lama akibat pelbagai isu dan kekekangan di peringkat jabatan dan agensi, maka saya mohon perhatian kementerian dan agensi berkaitan dalam perkara ini. Akhir sekali, Tan Sri yang Speaker, seruan Seri Paduka Baginda Tuanku supaya kita sebagai ahli parlimen tidak mengira parti politik, berganding bahu dan bekerjasama dalam membangunkan negara yang kita hadam dan terima dengan hati yang terbuka. Harus kita hadam dan terima dengan hati yang terbuka. Mengambil contoh sahabat saya YB Tawau yang sering menyampaikan sajak di Dewan Yang Mulia ini, izinkan saya menutup ucapan perbahasan saya berkongsi jakuk sempama atau perumpamaan dalam bahasa Iban untuk sahabat-sahabat saya di sebelah sini dan di sebelah sana. Bakar meraup, kita sama berkongsi buang. Bakar berdagang, kita sama berkongsi bandung. Duduk sama pemaruh, berdiri sama peninggik, berat sama kita yang angkat. Baik, ketika ini di Dewan Rakyat sedang menyambung semula perbahasan usul menjunjung kasih atas titah diraja Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, iaitu dimulakan dengan Yang Berhormat Ahli Parlimen Lubuk Antu, disusuli dengan Yang Berhormat Ahli Parlimen Marang, seterusnya Yang Berhormat Ahli Parlimen Bandar Kuching, seterusnya Yang Berhormat Ahli Parlimen Bagan Serai dan diakhiri oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Wangsa Maju. Baik, anda boleh menonton kami di saluran berita RTM, di RTM Klik dan juga stream masyarakat langsung seperti yang tertera di kaca TV anda ketika ini. Menurut aturan urusan mesyuarat bagi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan, soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Padang Terap meminta Menteri Pendidikan menyatakan apakah tindakan kementerian berikutan prestasi merosot Malaysia dalam program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA 2022 bagi skor pertubuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi OECD. Jawapan bagi persoalan tersebut, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa komited dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pelbagai program dan juga inisiatif sebagai usaha memperbaiki kualiti pencapaian murid dalam pentaksiran pada peringkat antarabangsa. Dalam pusingan PISA 2022 dengan izin Organisation for Economic Cooperation and Development OECD selaku penganjur kajian melaporkan bahawa dalam literasi matematik sebanyak 58 buah negara mencatatkan prestasi penurunan dalam mata skor berbanding dengan PISA 2018. 2 buah negara kekal dan 13 buah negara menunjukkan peningkatan dalam mata skor. Bagi literasi saintifik, sebanyak 36 buah negara mencatatkan penurunan dalam mata skor, 2 mata skor. 2 buah negara kekal dan 34 buah negara menunjukkan peningkatan mata skor. Bagi literasi bacaan, sebanyak 55 buah negara mencatatkan penurunan dalam mata skor, 17 buah negara menunjukkan peningkatan dalam mata skor. Antara yang lain juga, Organisation for Economic Cooperation and Development OECD selaku penganjur kajian melaporkan bahawa dalam literasi matematik sebanyak 58 buah negara telah pun mencatatkan prestasi penurunan dalam mata skor berbanding dengan PISA 2018. Antara usaha yang turut dilakukan adalah yang pertama, menggalakkan penggunaan peranti digital dalam pembelajaran. Yang kedua adalah meneliti semula syarat agihan bantuan yang memberi fokus pada murid sosioekonomi rendah. Antara yang lain juga meneliti semula agihan sumber secara optimum, merangkumi guru, peranti, infrastruktur bahan sumber dan sebagainya. Baik, itu dia berkaitan dengan persoalan yang dikemukakan dan juga jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen. Saya kira sampai di sini saja. Kita jumpa lagi esok. Sekian daripada saya, Raja Sofia Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.